Salam sejahtera, saya daripada kumpulan 3 yang terdiri daripada iaitu saya sendiri, Fred Tan, King, Asmadi, Muhammad Azmir dan Francisca memilih tajuk untuk dibentangkan dalam Undang-Undang Komunikasi berkaitan telekomunikasi Medan Baru Punca Buli Cyber dalam kalangan belia Malaysia. Dalam pengenalan kali ini, Malaysia adalah sebuah negara yang mengutamakan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi, namun masih mengamalkan dasar toleransi dan liberal berdasarkan garis panduan yang ditetapkan dalam menangani ledakan media. Namun begitu, keburukan dan bahaya daripada media baru juga tidak dapat dielakkan. Ini berlaku apabila ada pihak yang tidak bertanggung jawab telah menyalahgunakan kemajuan sains dan teknologi demi memenuhi kepentingan diri serta menyakiti perasaan, malah mencalar maruah dan menjatuhkan reputasi individu lain. Namun, dengan perkembangan teknologi telah membawa perubahan khususnya kepada remaja hari ini sehingga menjadikan komputer dan jaringan sosial sebahagian daripada kehidupan mereka. Namun ada sesetengah pihak atau golongan dewasa dan remaja yang telah menyalahgunakan teknologi media hingga membawa kepada banyak perkara-perkara negatif yang berlaku di hari ini. Saya persilakan rakan saya seterusnya untuk memberi pembentangan yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmir bin Jadan, pelajar di UM Kota Kinabalu, matrix number 267476. Hasil daripada perbincangan kumpulan kami, saya mengambil dua part. Yang pertama, objektif kajian dan metodologi kajian akan dibentang oleh saya. Saya akan teruskan yang mana objektif kajian hasil daripada perbincangan kami daripada sekumpulan impak media baharu dengan buli cyber dalam kalangan belia di Malaysia ada 3. Yang pertama, mengetahui objektif-objektif yang kami telah bincang. Yang pertama, mengetahui mengupas kesan-kesan. Ketiga, mengemukakan idea dan cadangan. Okey, di mana mengetahui dari sudut mengetahui ialah apa yang dimaksudkan dengan mengetahui dengan lebih lanjut mengenai buli cyber. Okey, mengupas. Yang kedua, mengupas kesan-kesan buli cyber terhadap belia yang berada di negara Malaysia ini. Yang ketiga, mengemukakan idea. Contohnya mengemukakan idea, pandangan, cadangan tentang undang-undang untuk melawan atau kita. Salam sejahtera. Saya Francisca Jenny John bernama matrik 2159668 dan saya akan meneruskan pembentangan saya iaitu analisis kajian mengenai jumlah kes buli cyber. Jumlah kes buli cyber semakin hari semakin meningkat walaupun tidak terdapat laporan kes serta penceritaan yang terperinci seperti kebanyakan kes-kes yang mendapat liputan antarabangsa
negara kita juga mencatatkan kes-kes bunuh diri berikutan gangguan cyber yang semakin berleluasa dan tidak terkawal. Jenis-jenis bully cyber. Bully cyber adalah perlakuan agresif yang berlaku seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi melalui elektronik seperti texting, perbualan dalam talian dan juga menerusi media sosial. Terdapat beberapa istilah yang digunakan bagi menggambarkan bully cyber ini seperti sexting yang merujuk kepada gambaran seksual di internet ataupun telepon bimbit, trolling merujuk kepada komen menghina yang berterusan di laman sosial, serta griefing yang merujuk kepada gangguan terhadap seseorang dalam permainan cyber. Bully cyber ini terjadi dalam dua bentuk, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Bully cyber berlaku secara langsung apabila seseorang menghantar pesanan bisa terus kepada mangsa, manakala bully cyber secara tidak langsung pula berlaku apabila seseorang itu menggunakan seseorang untuk membuli orang lain di alam maya. Terdapat beberapa jenis bully cyber. Bully cyber terbahagi kepada 9 jenis. Yang pertama, gangguan berterusan. Kedua, pemalsuan maklumat, fakta, foto atau video. Ketiga, penyebaran berita berbentuk provokasi. Keempat, penyamaran, pemalsuan akun media serta kecurian identiti. Kelima, pemberdayaan dan tipu hela. Keenam, penghendapan cyber. Ketujuh, penyisihan. Kelapan, ugutan dan grooming. Kesembilan, penyebaran gambar tidak senonoh. Kesan bully cyber pula. Secara umumnya, bully cyber boleh mendatangkan kesan sebagaimana bully tradisional. Kesan bully cyber mungkin tidak terdapat dalam secara fizikal, tetapi dalam jangka masa panjang ia boleh menjejaskan emosi, sosial dan kesihatan individu. Individu yang stabil emosinya boleh berubah menjadi pasif ataupun agresif serta menjadi seseorang yang tidak tenang dalam pergaulan sosial. Kajian-kajian telah mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara bully cyber dan kesan terhadap kesejahteraan emosi dan psikologi, seperti menimbulkan perasaan marah, kecewa, sedih dan tertekan. Antara implikasi negatif kepada mangsa termasuklah kesedihan, rendah penghargaan ke diri, putus asa, kebimbangan sosial, hilang tumpuan, rasa terasing dan akhirnya cenderung untuk membunuh diri. Terdapat juga beberapa kesan nyata yang dialami oleh mangsa bully cyber ini. Kesan-kesan bully cyber kepada mangsa: yang pertama, bersikap sensitif terhadap persekitaran, mengalami perubahan emosi, merasakan diri tidak selamat apabila melayari internet, kelihatan gelisah apabila terdapat teks ataupun email, mengalami perubahan tingkah laku, mengasingkan diri dari rakan-rakan, keluarga, perhimpunan, mengalami perubahan tidur atau gangguan semasa tidur, mengelak menggunakan komputer ataupun telepon bimbit, mengalami perubahan selera makan, cuba membunuh diri akibat tekanan. Ini adalah semua analisis kajian case bully cyber pada mangsa, dan seterusnya sahabat saya akan meneruskan pembentangan kami dan saya akan serahkan kepada sahabat saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Asmadi bin Agum, nombor metrik 267113. Cadangan penyelesaian tentang undang-undang yang berkaitan untuk membenteras buli jenayah cyber dalam kalangan belia di Malaysia. Dalam realiti kehidupan secara amnya, masyarakat memerlukan satu panduan kepada yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan mereka. Undang-undang adalah elemen penting dalam konteks ini, di mana melalui undang-undang seseorang boleh hidup secara aman tanpa huru-hara. Justru undang-undang siber merujuk kepada peraturan dan hukuman yang berkaitan dengan aktiviti komunikasi melalui internet dengan menggunakan sesuatu peralatan komputer. Di Malaysia terdapat beberapa undang-undang yang diwartakan untuk digunapakai bagi kesalahan cyber yang terdiri daripada Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Tanda Tangan Digital 1997 dan Akta Tele Perubatan 1997. Digunapakai bagi menangani isu-isu perundangan yang khusus terhadap jenayah cyber di Malaysia. Undang-undang yang berkaitan dengan dunia cyber iaitu
Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Namun menurut Muhammad Adnan 2018, akta-akta ini kurang diwartakan kepada masyarakat, khususnya golongan belia, sehingga terdapat golongan belia yang sewenangnya tidak mengetahui langsung mengenai akta-akta ini. Penguatkuasaan terhadap jenayah cyber terlalu perlahan dan sedikit. Hal ini boleh menyebabkan belia tidak mengambil kisah tentang undang-undang cyber. Kemungkinan mereka merasakan undang-undang berkenaan tidak penting, tidak berkaitan dan mengamalkan sifat sambil lewa berkaitan undang-undang ini. Antara akta yang seringkali digunakan pakai bagi jenayah cyber ialah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, di mana hasil analisis dokumen mendapati akta ini dikuatkuasakan oleh badan perlaksana seperti SKMM. Akta yang mengandungi sejumlah 282 seksyen ini turut memperuntukkan 2 seksyen yang berkaitan dengan keselamatan siber, Seksyen 211 dan Seksyen 233. Berdasarkan Seksyen 211(1), seorang individu atau pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan tidak boleh memberikan kandungan yang berunsur sumbang, lucah, palsu, mengancam atau bersifat jelek untuk tujuan dengan niat mengganggu, mengacau, mendera atau mengugut mana-mana orang. Berdasarkan peruntukan itu, telah jelas bahawa aktiviti seperti buli cyber, pornografi, menghantar virus, menyebarkan fitnah maupun berita palsu adalah satu kesalahan di bawah. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Prof. Matya, Dr. Nik Azriman Abdul Rahman. Nama saya ialah Kingo bin Ripin, nomor matrik 267130. Ingin membentangkan di bahagian kesimpulan media baru punca buli cyber dalam kalangan belia di Malaysia. Kesimpulannya ialah kemunculan media baru sebagai medium komunikasi telah memberikan banyak manfaat kepada pengguna. Namun pada masa yang sama, media baru turut membawa berbagai ancaman kepada pengguna, khususnya kepada golongan belia. Banyak kajian menunjukkan bahwa masalah buli menjadi bertambah buruk dengan perkembangan teknologi hari ini. Golongan belia dibuli antara satu sama lain melalui kandungan yang dihantar melalui internet, melalui telepon dan lain-lain peralatan digital yang memberi gambaran jelas tentang fenomena ini. Gambaran ini telah mengguncang sensitiviti dan membangkitkan kemarahan karena sentiasa dihidangkan dengan teks berbentuk ancaman, penghinaan, kejian dan menjatuhkan maruah serta gambar dan video yang digunakan untuk menyakitkan orang lain. Justru antara langkah yang baik dalam mengurangkan statistik jenayah cyber ialah melalui penguatkuasaan undang-undang. Hal ini karena melalui hukuman yang diberikan, pesalah berpeluang untuk menyadari kesalahan mereka dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Oleh itu, Undang-Undang Komunikasi di Malaysia wajar diperhalusi dan dikaji selaras dengan kepesatan teknologi maklumat. Kandungan undang-undang perlu lebih fokus kepada penyalahgunaan media sosial yang boleh mencetuskan penularan berita palsu serta perlu lebih mendalam dan spesifik agar tidak disalah tafsir dan dikelirukan apabila dibawa ke mahkamah. Itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.